Dalam video yang lepas aku dah explain apa itu binary kan. Dalam video kali ni aku akan explain macam mana binary itu digunakan dalam komputer. Aku akan explain apa itu bit, byte dan apa semualah. Jadi kalau hangpa nak tahu, stay tune. Bit. Pernah dengar bit? 32 bit, 64 bit, megabit per second. Apa tu bit kan? Okay, bit ni literally stands for binary digit. Binary digit. Minggu lepas, video lepas kita dah sembang pasal binary kan. So bit ni satu angka dalam binary tu. Memang satu angka je lah binary kan, satu atau kosong. So apa maksud 8 bit, 64 bit ni semua kan? Okay, bit satu, 2 bit kalau 2 angka lah kan. 1 kosong dah kira 2 bit, 100 sama dengan 3 bit. Jadi normally komputer menggunakan 8 bit untuk represent package of information. So kalau kita nak abang kata nombor 4 dalam binary apa? 100. Tapi kita tak hantar 100, kita hantar 8 bit sekali. Contohnya 0000 100 sama dengan 4. So macam itulah kita hantar information sekali dalam komputer. 8 bit, 64 bit, semua tu. Jadi macam mana komputer function menggunakan bit ni? Jom kita tengok. So dalam computing, bit tu represents the size of any information. Kalau biasa dengar 100 bit per second, 50 bit per second, apa maksud dia? Maksudnya berapa banyak bit tu boleh ditransfer dalam masa 1 second. Jadi macam mana kita nak relate bit ni dengan komputer? Sebelum tu kita kena faham apa tu komputer. Komputer ni hanyalah sirkuit elektrik yang telah disusun dalam bentuk yang sangat kompleks supaya dia boleh mengambil input daripada kita, user lah, dan proses input tu dan keluarkan balik sebagai output untuk kita juga. Contohnya, dia akan ambil input daripada keyboard, daripada mouse, daripada mikrofon contohnya, dan dia output balik dalam bentuk contohnya display yang apa kita tengok kat monitor tu, yang tu lah output dia, ataupun speaker, apa yang kita dengar kan, dan sebagainya. So agak-agak hampa faham tak? Kalau tak faham, jom kita breakdown lagi dengan lagi detail lagi. Okay, kat sini aku ada a simple electric circuit. Tu dia ada macam switch. Dia open circuit lagi, pasal tak close lagi. Yang ni kita akan connect sat lagi dengan power. Dan yang ni adalah output dia, mentol ni. Okey, jom kita tengok. Okey, yang ni circuit tadi kan. Okey. Dan ni aku ambil bateri. Bateri kita letak sini. Okey. Alright. Let's hook the power to satu positif, satu negatif. Okay. Now tengok, yang ni switch kan. Switch ni kalau kita on switch ni, pop, menyala. So yang ni adalah basic electrical circuit. Okay, tadi kita dah tengok simple punya circuit lah. So macam mana mereka susun circuit ni supaya boleh membuatkan dia proses information? Sebelum tu kita kena tahu pasal logic gates. Jom kita tengok logic gates pula. Logic gate ni adalah dia proses input dengan output. So dia ada dua, kat sini input, kat sini output. So contoh, kalau dia punya input dia satu, dia punya output dia boleh proses jadi kosong. Itulah salah satu function logic gate. Dia juga boleh ada dua input, di mana dia ada, kalau input kat sini satu dan input kat sini kosong, logic gate ni boleh proses dia punya input output dia jadi satu. Alright. Apa maksud satu atau kosong ni? Satu ni adalah menggambarkan ada current flow. Kosong pula maksudnya no current is flowing. So itulah sebenarnya relation antara binary dan komputer.
Sebab komputer ni hanyalah sirkuit-sirkuit yang disusun dengan sangat kompleks. Okey, inilah relation binary dengan sirkuit. Kosong, no current. Satu, ada current. Jom kita tengok macam mana sirkuit tu. Okey, ni adalah NOT gate. NOT gate ni dia akan invert apa-apa input yang dia dapat. Kalau input dia 1, dia akan output dia kosong. Kalau input dia kosong, dia punya output 1. Kita nak represent dia dalam sirkuit macam ni. Jadi ini input dia, lah ni kosong. So output dia 1. So kalau kita touch ni, pup, dia punya output kosong sebab dia punya input dah touch, jadi 1. So kalau kita buka, jadi output 1, input kosong. Jadi pasal apa bila wire ni touch, dia punya output kosong? Pasal bila wire ni touch, dia punya current dia akan lalu sini, terus masuk sini dan pergi balik. Dia takkan lalu ke sini, ke mentol ni, pasal rintangan kat sini lagi kecil pada rintangan untuk menyalakan mentol ni. Basic elektrik. Okey, circuit macam ni pula dia panggil AND gate. Okey, pasal dia kena input 1 on and input 2 on, barulah dia punya output on juga. So dia kena input 1 on dan input 2 on. Tengok output dia dah on. So AND gate. Alright, circuit macam ni pula dipanggil OR gate. Sebab apa? Either OR input, kalau on, output dah boleh on dah. Contoh, kita letak input ni on, cuk, dia sudah on output. So kita juga boleh pakai input ni untuk on dia, cuk, dia sudah on. Pasal dia either or, either input 1 or input 2 yang on. Okey, aku telah buat satu macam circuit. Kat belakang ni semua circuit, iaitu ada bateri, ada switch dan ada LED. So pasal apa aku buat circuit ni? Pasal aku nak explain dengan lebih lanjut pasal bit. Okey, 8 bit adalah 1 byte. Sebab tu ada 8 set of switch and LED. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is 1 byte of information. Kira dia main sekali 1 byte lah. Okey, so kalau kita nak kata, kita start daripada belah kanan. Kalau kita nak kata nombor 1 dalam desimal, jadi 0, 1, 0, lepas tu 1. Lepas tu nombor 2 pula, dia jadi 1, 0. Yang ni jadi 0, yang ni jadi 1, 0. Ataupun dalam 8 bit, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dia sekali hantar. Sekali hantar 8 bit. Pasal apa? Dalam 8 bit, dia sekali hantar tu boleh ada 256 set of information. Ya, sebab tu normally ada 8 bit, ada 16 bit, ada 64 bit. So dia punya information yang dia boleh hantar grows exponentially. Alright. Jadi pasal apa komputer guna binary? Pasal binary ada 2 state je, 1 atau 0. Komputer pun dia faham 2 benda je. Since komputer tu electrical circuit, dia tahu 2 benda je. Dia tahu ada current atau tak ada current. So sebab itulah komputer menggunakan sistem binary. So information tu, komputer tahu ada current atau tak ada current melalui penyusunan circuit yang sangat kompleks. Jadi untuk kita nak decode that complexity, kita menggunakan 1 atau 0. So in the next video, aku akan bagi tahu macam mana komputer process this information, supaya kita akan bridge the gap between programming dengan hardware tu. So kita akan tahu macam mana kita program hardware ni, supaya hampa lagi senang faham bila kita dah start kita punya programmingnya tutorial tu, aka coding. Jadi untuk tahu lebih lanjut macam mana komputer process this information dan macam mana kita boleh coding this hardware untuk buat apa yang kita nak, stay tune in the next video.